Saya cuma nak sebut satu insiden. Salah satu daripada insiden yang berlaku pada masa itu ialah apabila pada masa yang sama Amerika mahu membuat bom di apa namanya Iraq dan kemudian Libya, yang pada masa itu di bawah apa namanya Gaddafi, Muammar Gaddafi, berada dalam keadaan yang tegang. Muammar Gaddafi mencabar Amerika dan kemudian Muammar Gaddafi pun mengatakan mereka akan bersama dengan Iraq, lebih kurang begitulah. Secara ringkasnya saya sebut sini, saya teringat peristiwa pada masa itu seorang yang bernama Henry Kissinger. Siapa Henry Kissinger ni? Dia adalah jurucakap kepada gerakan Yahudi antarabangsa Zionis. Dia juga merupakan ketua setiausaha negara Amerika dan telah berkhidmat dalam 2-3 presiden. Dia kata-katanya merupakan kata-kata yang sangat power, sangat kuat. Pada masa itu bila ditanya dalam satu wawancara, ditanya bagaimana pandangan tuan tentang Saddam Hussein, bagaimana pandangan tuan tentang Muammar Gaddafi. Dia kata Saddam Hussein ni kita tak bimbang, kita dah boleh kontrol. Sebab apa? Kita boleh hantar bom, habis, hancur. Dan memang Saddam Hussein pun dia boleh kalahkan. Muammar Gaddafi ni ada ancaman sikit sebab dia boleh menyebabkan apa namanya kebangkitan umat Arab Islam untuk lawan Amerika. Tapi Muammar Gaddafi ni senang, dia kata. Ni dengar kata-kata orang yang berpengaruh. Ni kata dia tidak ada jawatan pun, dia tak ada jawatan. Tapi dia berpengaruh. Dia salah seorang tuan gurunya kepada yang berbahagia, yang berhormat Tuan M jugalah, kalau tak silap di Harvard dulu. Dia pernah kursus dengan Tuan M, kalau tak silap saya lah. Kalau salah betulkan. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Ta'ala, dia kata apa? Muammar Gaddafi, kita hantar 3-4 F-16 kapal terbang jet pejuang, pergi bom dia punya palace, dia punya istana, habis kisah. Dia tak berani dah, dia kata. Tuan-tuan, selepas 2-3 hari Amerika menghantar 2-3 F-16 untuk mengebom istana Muammar Gaddafi. Maknanya cakap Henry Kissinger ni adalah merupakan cakap yang power lah. Dia boleh cakap seolah-olah instruction daripada Presiden Amerika. Jadi nak sebut sini. Tetapi apa yang penting saya sebut sini, dia kata apa yang lebih berbahaya, dia kata, bukan Saddam Hussein. Ini Amerika ni, pandangan orang Zionis ni, orang internasional ni. Apa yang lebih bahaya bukan Saddam Hussein. Apa yang lebih bahaya bukan Muammar Gaddafi. Bukannya Middle East, walaupun mereka menghentam Middle East dan Amerika. Tapi yang bahaya, dia kata, ialah apa yang ada di Southeast Asia. Terkejut saya dengar bila sebut Southeast Asia ni, ke tempat kita lah. Jadi dia kata yang lebih bahaya ialah Indonesia dan Malaysia. Tapi sebenarnya dia sebut Indonesia dan Malaysia lepas tu Lepas tu dia kata apa? Kenapa bahaya Indonesia dan Malaysia? Kata jurnalis tu lah yang bertanya tu. Dia kata kerana mereka ini adalah the sleeping giant, yang kalau mereka bangun, the sleeping giant ni kalau bangun, Indonesia and Malaysia, dia rujuk kepada orang-orang di sini. Kalau mereka bangun, the sleeping giant, kalau mereka bangun, dia kata hari ni dia bangun, besok dia boleh duduk dekat depan pintu kita. Ini kata-kata Henry Kissinger, yang merupakan salah seorang pimpinan Zionis International yang sedang menguasai dunia sekarang. Dia kata Malaysia, Indonesia, kita kata Malaysia lah, sebab kita orang Malaysia kan. Indonesia, Malaysia, Nusantara, umat di sini amat bahaya pada mereka. Sebab itulah kita melihat mereka cuba mengambil alih negara kita ini, secara deep state, dan kita melihat juga
bagaimana peristiwa yang berlaku pada tahun 1937. Saya ulang balik, 1937, sebuah buku ditulis oleh Profesor Rupert Emerson. Kami ada buku tu, saya ada buku, kopi buku tu. Alhamdulillah kita ada buku yang original. The last copy ada daripada US, dapat kepada kita di sini, kita simpan dalam peti besi. Buku ni dulu declassified lepas itu. Jadi buku yang ditulis oleh Profesor Rupert Emerson ni pakar penjajahan daripada Harvard University, dicetak oleh Macmillan New York pada tahun 1937. Apa ditulis? Tajuk buku tu Malaysia Study in Direct and Indirect Rule. Malaysia satu kajian memerintah secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dan secara tidak langsung. Buku itu ditulis oleh Profesor Rupert Emerson yang merupakan penasihat kepada International Jewish dan juga penasihat kepada CIA. Dia tulis buku itu pada tahun 1937, 20 tahun sebelum kita merdeka 1957, 20 tahun. Dan ditulis juga buku itu kan sebelum negara Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963. 1963 ditubuhkan buku tersebut, ataupun dicetak buku tersebut. Sedangkan Malaysia dapat nama 1963. 1937 tak ada lagi, nama Malaysia tak ada lagi. Tadi kita nak sebut kat sini, mereka macam apa yang ditulis dalam buku tu. Antara yang ditulis dalam buku itu ialah bagaimana ingin memerintah negara kita ini secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung ketika penjajahan, secara tidak langsung ketika penjajahan quote and quote British dah keluar. Maka dia menulis dalam buku itu bagaimana salah satu cara perkara yang akan dibuat ialah divide and conquer. Pecah dan jajah. Jadi dalam buku itu dia tulis mana yang nak pecah, mana yang nak jajah ni. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, puan-puan, malam ni saya nak sebut, mereka sengaja mencipta suasana-suasana yang ada hari ini supaya orang berbangsa Cina, orang berbangsa India, orang berbangsa Melayu masing-masing fokus pada masing-masing, sehingga akhirnya kita semua ini akan bertelagah dalam hal-hal tertentu. Inilah politik yang telah dibuat daripada mula lagi, sebelum penjajahan mereka dah buat. Orang Cina, bangsa Cina diletakkan pada satu kawasan di bandar-bandar di Pekan, diberikan tanah-tanah kepada mereka. Orang-orang India diletakkan di estate-estate, tempat-tempat pertanian. Dan orang Melayu diletakkan memang asal di kampung-kampung. Jadi kemudian politik pun dibawa supaya politik itu juga berpecah-pecah. Saya bukan nak ceritakan pasal perkauman, perpecahan dan sebagainya. Saya nak ceritakan di sini, sekiranya kita tidak berhati-hati dan tidak mengubah arus pemikiran rakyat Malaysia ini, maka kita akan berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan terus dijajah. Walaupun British dah tak ada, walaupun olok-oloknya British dah keluar, tapi kita sebenarnya berada dalam terus dijajah. Sebab itulah kita nak kena faham pada hari ini, arus pada hari ini, arus adalah arus perubahan. Dan perubahan yang ada pada hari ini adalah perubahan yang besar, bukan lagi sekadar perubahan yang kecil-kecil. Apa perubahan kecil-kecil? Perubahan kecil-kecil, orang yang ada di dalam parti-parti politik yang telah dikuasai oleh golongan-golongan tertentu, tangan-tangan tertentu, mereka merancang untuk nampak macam bergaduh sama sendiri, tetapi rupanya mereka berpakat di belakang. Itu yang berpakat. Yang tak berpakat, mereka terus merancang supaya rakyat Malaysia ini melihat bahawa mereka inilah kita kata pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh untuk nak membawa Malaysia kepada kekuatan, tapi rupanya tidak.